dan salam sejahtera untuk hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Terima kasih saudari pengurusi majlis, saudari Senditan, juru kamera, dan juga para hakim yang sangat-sangat saya kagumi dan saya hormati. Jadi berdirinya saya di hadapan anda semua adalah pada hari ini saya diberikan sekali lagi satu peluang untuk membicarakan tentang tema kita pada bulan Ramadan kali ini, iaitu hidup dan mati. Dan hari ini saya membawakan konsep ini secara lebih kecil atau terperinci, iaitu saya membawakan dengan satu tajuk yang sebentar tadi adalah tema. Tajuk saya adalah tujuan hidup. Jadi apa yang saya ingin sampaikan kepada hadirin dan hadirat yang sangat-sangat saya hormati adalah perjalanan pemikiran saya. Dia tidak berkait dengan sesiapa, hanyalah apa yang saya ingin rumuskan sebagai seorang manusia yang telah hidup selama 28 tahun, yang diberikan anugerah oleh Allah SWT untuk hidup selama 28 tahun. Dan saya mula memahami sedikit demi sedikit apakah tujuan hidup saya. Dan pastinya tujuan ini, definisi tujuan hidup ini akan terus saya cari sebagai seorang manusia. Dan sebelum saya meneruskan, saya ingin bercerita kepada anda semua. Pada satu hari saya ada terbaca dalam satu petikan rencana yang berkisar tentang kajian yang mereka lakukan terhadap insan-insan yang sebelum mereka meninggal dunia di negara barat. Maafkan saya andai saya tidak dapat memberikan data secara terperinci, iaitu seorang jururawat. Mereka menghampiri insan-insan yang hampir meninggal dunia, iaitu sedang sakit tenat. Dan kebanyakannya mereka ini berkongsi 5 penyesalan yang sama. 5 penyesalan yang mereka tidak mampu lakukan atau mereka tidak mampu capai di dalam hidup mereka. Dan ia menyentuh hati saya. Penyesalan yang pertama adalah mereka menyesal kerana mereka tidak dapat hidup atas apa yang mereka mahu. Kebanyakannya mereka hidup atas apa yang orang lain mahu, apa yang orang lain suruh mereka hidup, bukan apa yang hati mereka mahu. Itu adalah penyesalan yang pertama. Di waktu terbaring di atas katil, berlaku penyesalan yang sebegini. Dan hidup telah tamat. Ajal mula memanggil dan tidak diberikan sekali lagi kehidupan. Penyesalan yang kedua adalah insan ini mula menyesal dan bertanya kepada diri sendiri, kenapa saya bekerja keras semua hidup saya? Kenapa seolah-olah saya membanting tulang daripada pagi ke petang? Untuk apa saya bekerja keras? Ini juga menjadi satu penyesalan yang besar. Dan penyesalan yang ketiga adalah kenapa saya tidak berani untuk mengatakan apa yang saya rasa, apa perasaan saya, apa kata hati saya. Dan akhirnya di atas katil menunggu ajal, begitu banyak timbunan perasaan, penyesalan. Kenapa tidak dikeluarkan? Kenapa hanya takut pada orang lain? Akhirnya tiada pun orang yang kita takut, ataupun orang yang ditakuti itu telah pergi sebelum kita. Dan penyesalan yang keempat, kenapa hidup ini saya korbankan sahabat-sahabat saya korbankan keluarga saya. Dan yang kelima, andainya saya hidup rasa lebih gembira. Andainya jika hidup saya lebih gembira, bukannya rasa sedih sepanjang waktu, rasa lapang di dada. Jadi persoalan-persoalan ini menjadi seolah-olah satu tanda aras bagi saya. Apakah saya betul-betul hidup? Apakah saya betul-betul mahu satu kehidupan yang bermakna, ataupun saya ingin berada dalam penyesalan sebegini? Dan bagi saya, hidup adalah satu anugerah. Hidup adalah satu anugerah. Bila seorang bayi itu dilahirkan,
Allah SWT memberikan satu usia, lakukan apa saja, satu kebebasan. Bagi kita seorang Islam, kebebasannya menurut syaraknya. Dan mati adalah tidak pasti. Mati adalah sesuatu yang memberitahu kita sebagai seorang manusia bahawa kita adalah lemah. Di sebalik kita rasa kita kuat, kita pasti akan ada satu tempoh luput yang mengingatkan kita. Kita tidak tahu bila. Kita tidak langsung pasti bila mati itu akan dijemput. Dan ia mengingatkan kita bahawa kita ada satu tempoh. Dan apa yang kita ingin lakukan dalam tempoh yang diberikan. Dan saya tertanya-tanya, adakah dalam tempoh ini saya ingin memenuhi dalam bank saya duit berbilion ringgit? Adakah dalam tempoh ini saya ingin rumah saya besar? Saya bertanya. Adakah? Saya masih lagi dalam persoalan ini. Dan saya ingin memetik kata-kata seorang aktor Hollywood yang terkenal. Anda pasti mengenali beliau. Bernama Jim Carrey, pelakon Dumb and Dumber. Dia adalah seorang aktor yang di mana setiap filem yang beliau lakukan wajib dibayar 20 juta US dollar. Tidak boleh rendah daripada itu. Dan beliau berkata bahawa apa yang beliau impikan untuk semua orang adalah sekiranya semua orang dapat kekayaan dan kemasyhuran dalam waktu yang singkat. Diharap semua orang dapat kemasyhuran dan kekayaan pada waktu yang singkat, kerana pada waktu itu orang akan sedar bahawa bukan itu yang dicari dalam hidup. Saya terpegun bahawa duit dan kemasyhuran bukan benda yang kita cari. Mungkin ia dalam perjuangan kita hari ini, tapi bila kita dapat benda itu, apakah waktu itu seperti 5 yang terakhir itu kita gembira? Dan sebab masa mencemburui saya, saya memetik hadis Rasulullah SAW. Maafkan saya tidak mengingati sanadnya. Sebaik-baik Muslim adalah Muslim yang bermanfaat untuk Muslim yang lain. Dan mengingati bahawa kita hidup setiap pagi adalah kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-Nya. Kita mesti mahu jadi hamba yang terbaik. Dan hamba yang terbaik, sabda Rasulullah, sebaik-baik Muslim adalah Muslim yang bermanfaat kepada Muslim yang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Jadi mungkin tujuan hidup kita adalah menjadi hamba-Nya yang terbaik, menjadi manusia yang terbaik. Kita mula menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu tujuan hidup kita dan anda semua. Sekian, terima kasih.